Baik. So kita akan lihat di sini. Ya. Okey. Sedikit pengulangan ya untuk kelas ini. Okey, kita akan lihat. Okey. Apa yang kita dah belajar pada baru-baru ini? Kita sedang belajar bab 5, okey, Kesultanan Melayu Melaka. Dan kelas yang pertama hari itu kita dah belajar tentang pengasasan Kesultanan Melayu Melaka. Siapa yang asaskan? Para Meswara. Kemudian kenapa dia pilih kat sini? Kerana lokasi yang strategik, iaitu kerana ada laluan perdagangan, kemudian bentuk muka bumi, kemudian benteng pertahanan, kemudian terlindung daripada angin monsun. Yes, betul Faris Hamzah, betul Cristiano. Okey. Kemudian kita lihat kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka, iaitu kerana apa? Faktor kegemilangan tu kerana adanya raja. Raja tu yang keturunan dia raja dari Palembang. Kemudian mereka berperanan, okey, berperanan yang unggul. Mereka jadi simbol perpaduan, mereka jadi ketua angkatan tentera. Raja-raja ini menjadi membuat hubungan diplomatik. Hebat raja-raja dulu ya, raja-raja Melaka. Kemudian ada daulat dan alat-alat kebesaran, ada alat muzik sendiri, alat muzik diraja ya. Iaitu nobat, kemudian ada cap mohor sendiri, kemudian ada pending diraja. Begitu juga ada kewibawaan mereka. Di mana mereka sangat adil dan berwibawa. Itu raja-raja Kesultanan Melayu Melaka. Hebat diorang ya. Kemudian kita belajar pula, oh rupanya kegemilangan itu kerana apa? Pentadbiran mereka lah. Sebab pentadbiran mereka tu ada apa? Ada pembesar berempat, iaitu ada pembesar-pembesar yang telah menjalankan pentadbiran dengan baik. Ada pembesar berempat, pembesar berlapan, pembesar 16 dan 32. Ini dipanggil sistem pembesar empat lipatan. Empat lipatan. Kemudian tugas-tugas pembesar ni buat apa? Diorang jaga keamanan. Diorang kutip cukai. Berikan kepada kerajaan supaya kerajaan boleh berbelanja untuk membangunkan negara. Hebat. Daripada dulu orang dah fikir, hebat. Ingatkan orang sekarang je, orang dulu lagi hebat dah fikir awal-awal. Terbaik. Kemudian, kita belajar juga tentang itu fungsi cukai sebenarnya. Ramai yang tanya, cikgu, fungsi cukai untuk apa? Sebenarnya cukai ini dikutip supaya kerajaan boleh gunakan duit tu untuk membangunkan membangunkan negara. Habis siapa yang nak buat jalan raya? Pakai duit cukai. Lepas tu nak bayar bil elektrik yang lampu-lampu tu, lampu-lampu jalan raya, siapa nak pakai? Siapa nak bayar? Kerajaan nak bayar. Itulah kegunaan cukai. Yes. Of course. Okay. Vina version. Semua kerajaan, tidak kiralah Kesultanan Melaka ke, tamadun Cina ke, tamadun India ke, memang ada unsur-unsur rasuah. Memang ada. Tapi mungkin ianya sedikit sebanyaklah. Macam tu ya. Mereka membuat jalan raya. Okay, yes. Mereka membuat jalan raya menggunakan sistem kerah. Yes, iaitu apa? Mengerahkan rakyat untuk membuat jalan raya. Tapi bahan nak buat jalan raya, siapa yang nak beli? Sudah tentulah kerajaan yang membiayainya. Nampak tak? Jadi itulah sistem kerah. Itu yang memajukannya. Tol pun, dulu mana ada tol pandai? Cikgu, kerajaan memiliki bank kan? Yes, iaitu kerajaan memiliki bank negara. Bank negara. Kita sekarang ni ada bank negara. Tak duit, no. Okay, kamu kena ingat duit bukan boleh di-print sesuka hati. No. Kalau duit di-print banyak-banyak, nilai duit akan jatuh. Nilai duit akan jatuh, itu akan merugikan. Sebab itu tak boleh. Walaupun kerajaan tak boleh dia print duit sesuka hati. No, tak boleh. Tak boleh. Nanti jadi macam Zimbabwe nak beli roti pun kena banyak duit, pakai troli lagi. Bawa duit 1 troli nak beli roti je. Itu kerana apa? Kerana duit terlalu banyak. Sebab itu tidak dibenarkan untuk print duit banyak-banyak. Kena faham tu. Yes. Okey, kita lihat Sultan dibantu oleh pembesar berempat, iaitu bendahara, penghulu bendahari, kemudian ada temenggung, kemudian ada laksmana. Kita dah belajar fungsi empat-empat ni. Okey.
Ah, print ya, tak boleh. Okey, Cristiano, kamu tak boleh print duit sesuka hati dan jadikan dia duit duit untuk pembelian, sebab itu dikira sebagai duit tipu ataupun dikatakan duit yang palsu. Maka dengan duit palsu itu kalau kamu gunakan untuk membeli, kamu akan boleh ditangkap. Yes. Okey. Betul. Ya, betul. Serius, ini serius. Jangan kamu cuba-cuba untuk print out duit apa semua ya. Jangan. Okey. Nanti kena tangkap. Yes, serius, ini serius. Baik. Masa mengadir bolehlah. Yes. Kemudian kita ada sistem serah, ada sistem kerah. Kita belajar itu. Sistem serah itu sebenarnya adalah sistem menyumbang sedikit pendapatan kepada kerajaan untuk pembangunan kerajaan, dan sistem kerah adalah menyumbang tenaga, menyumbang tenaga untuk membantu kerajaan dalam pembinaan-pembinaan tertentu. Ya, betul betul Cristiano. Okey, pembesar berempat juga dikenali sebagai orang kaya berempat. Yes. Okey. Kemudian Melaka dah ada, kita belajar itu tentang dua undang-undang yang digunakan di negeri itu, iaitu Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Senang cerita kalau kamu nak faham, Hukum Kanun Melaka ni adalah undang-undang di darat, di kawasan darat Melaka. Manakala Undang-Undang Laut Melaka adalah digunakan di pelabuhan dan juga di lautan apabila berada di atas kapal. Itu dipanggil Undang-Undang Laut Melaka. So ada dua jenis undang-undang. Okey. Baik. Kemudian kita belajar tentang undang-undang adat, iaitu adat Temenggung yang diguna pakai dalam Kesultanan Melayu Melaka. Undang-undang Temenggung itu, adat Temenggung yang diguna pakai sampai sekarang. Kena lemas ke? Tak kena lemas. Memang kena bunuh di atas kapal. Memang kena hukuman bunuh di atas kapal. Betul. Okey. Kemudian ada aspek kegemilangan, di mana apakah aspek kegemilangan? Iaitu Melaka memiliki empayar yang luas. Macam mana empayar Melaka boleh luas? Iaitu penaklukan, maknanya berlaku penjajahan. Melaka juga melakukan penjajahan, kemudian raja-rajanya ada melakukan perkahwinan, iaitu berkahwin dengan puteri-puteri raja yang lain, maka dapatlah kawasan-kawasan lain. Itu yang kedua. Cara yang ketiga iaitu naungan, di mana negeri-negeri ini suka hati, bukan suka hatilah negeri-negeri ini suka rela untuk duduk di bawah Melaka. Sebab Melaka besar, lagi hebat. Jadi negeri-negeri yang kecil ini, maka mereka rela untuk kami nak duduk bernaung di bawah Melaka lah, supaya Melaka boleh melindungi kami, boleh menaungi kami. Jadi itu naungan. Jadi kesimpulannya ada 3 cara bagaimana Melaka boleh besar, iaitu penaklukan, perkahwinan dan juga naungan. Yes, Melaka ni generous dan Melaka sangat kaya. Sebab itu ramai ataupun banyak kerajaan-kerajaan Melayu dulu ingin duduk di bawah Melaka. Dulu Baik. Kemudian pembentukan empayar ni penting ke? Penting. Supaya politiknya stabil, kemudian ekonomi kita akan lebih bertambah kaya dari sudut ekonomi bertambah kaya. Kemudian kita ada sosial, di mana berlaku perkembangan budaya-budaya kita. Budaya Melayu pada waktu itu yang Melaka bukan saja ada budaya Melayu, ada budaya Arab, ada budaya India, ada budaya Cina. Sebab semua orang berniaga dekat Melaka. Jadi berlakulah perkembangan sosial atau perkembangan budaya di Melaka. Kemudian ada perkembangan agama. Kenapa dia tak jadi negara terus? Okey. Baik. Bagus soalan tu. Baik. Sebenarnya, konsep negara itu sebenarnya adalah konsep yang baru. Di mana konsep negara yang ada sempadan tu kan, adalah konsep yang dibawa oleh Barat tau. Barat yang kata, negara mesti ada border, mesti ada pemimpin dan ini kawasan dia. Tapi zaman dulu, zaman Melaka, dia tak guna border. Dia tak kata itu sebagai negara, dia panggil kerajaan. Sebab apa? Sebab terlalu besar.
bagi kerajaan-kerajaan dulu ya, selagi rakyat itu tunduk kepada Melaka, maka itu kawasan Melaka. Contoh ya, kalau kita lihat kat sini ya, kalau kita lihat kat sini, okey, kalau di Patani, di Aru yang atas kat peta tu ya, di Patani Aru. Kalau orang tanya, "Oh, siapakah raja engkau?" "Oh, raja kami adalah Raja Melaka." Maknanya Aru tu kawasan Melaka. Itulah dikatakan sebagai kerajaan Empayar Melaka. Dia tak perlukan border. Tapi selagi ada orang yang setia kepada Sultan Melaka, itulah kerajaan Melaka. Sebab itu kerajaan Melaka dulu besar, nampak tak? Seluruh semenanjung Malaysia dan separuh daripada Sumatera itu dulu adalah Empayar Kesultanan Melayu Melaka. Hebat tak? Hebat. Jadi kita rasa berbangga kerana apa? Memang hebat. Memang hebat ya. Baik. Yes, itu semua dulu ya. Kemudian, pentadbiran pusat. Pentadbiran pusat, pentadbiran Empayar. Bila dah besar sangat, dia akan bahagikan pentadbiran itu. Iaitu ada pentadbiran pusat iaitu di Melaka. Kemudian ada pentadbiran kawasan naungan iaitu kawasan yang sedia duduk di bawah Melaka, itu naungan. Dan satu lagi pentadbiran kawasan jajahan iaitu bagaimana ianya dijajah. Yang dijajah. Macam mana dia jatuh? Kejap lagi kita nak bincangkan. Okey. Baik. So hari itu kita sampai sini. Sekarang kita sambung lagi sikit. Okey, iaitu pusat penyebaran agama Islam. Okey, Melaka. Okey. Melaka, sebelum Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan awal kerajaan awal yang menerima pengaruh Islam di alam Melayu, mula-mula kerajaan yang menerima Islam di alam Melayu ini adalah Samudra Pasai dan juga Perlak. So pengislaman pemerintah inilah menyebabkan Kesultanan Melayu Melaka muncul sebagai pusat penyebaran Islam. Dan kalau kita lihat bagaimana kalau kita lihat yang mana? Yang Pasai, Samudra Pasai itu semua kan? Kalau kamu lihat, inilah dia. Okey. Baik. Dulu Melaka kat sini, tetapi Samudra Pasai dan Perlak semua di atas di kawasan Sumatera. Kawasan Sumatera. Daripada Melaka telah sebarkan pengaruh Islam sehingga ke seluruh Brunei, Banjarmasin, Demak, Makassar, Mindanao. Maknanya ini bukan besarnya Melaka, ini adalah pengaruh Islam yang disebarkan dari Melaka. Disebarkan daripada Melaka seluruh kawasan ini seluruh kawasan ini telah menjadi kawasan-kawasan yang berpengaruh Islam. Ini zaman dulu ya. Hebat tak hebatlah kenapa mereka tak menyebarkannya kat Bali? Kerana Bali pada waktu itu sampai sekarang adalah agak kuat dengan agama Hindu. Agama Hindu di Bali. Jadi tak berjaya menembusinya lah. Yes. Yes. Okey. Baik, cara penyebaran Islam. Bagaimana Islam tersebar? Okey. Baik, mula-mula sekali disebarkan Islam dengan cara pengislaman pemerintah. Apabila pengislaman, contohnya bila Sultan Iskandar Shah pada tahun 1414 Islam diikuti oleh para pembesar dan rakyatnya. Jadi Sultan Muzaffar Shah lah seterusnya telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kamu tengok Sultan Iskandar Shah nama tu, kamu tengok tahun dia 1414. Siapakah nama Sultan Iskandar Shah sebelum dia Islam? Siapakah nama Sultan Iskandar Shah sebelum Islam? Sebelum dia masuk Islam? Sebelum dia masuk Islam? Alexander? Okey. Tidak. Sebenarnya, Sultan Iskandar Shah ni sebelum dia Islam, nama dia adalah Parameswara. Parameswara. Perasan tak? Parameswara kan dia buka Melaka 1400. 1400.
dalam tempoh 14 tahun kemudian 1414 dia telah masuk Islam. Dia tukar namanya daripada Pak Rameswara kepada Sultan Iskandar Shah. You see? Nampak tak? Ya, itulah dia sebenarnya. Yes. Ini fakta-fakta yang kita kata hidden facts kat sini. Yes. Okay. Dan Sultan Muzaffar lah, telah menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi. Kemudian berlaku juga perkahwinan, di mana perkahwinan puteri Sultan Mansur Shah, maknanya anak perempuan Sultan Mansur Shah dengan putera Raja Siak. Okey, jadi itu menyebabkan berlakunya penyebaran agama Islam. Kemudian peranan ulama dan mubaligh. Ulama dan mubaligh ni adalah seorang yang dikatakan sebagai mubaligh lah ataupun penyebar agama. Okey, pemerintah Melaka telah hantar ulama dan mubaligh ke seluruh kawasan pengaruhnya, maka ajaran-ajaran tasawuf dan sufi dikembangkan melalui ulama dari Timur Tengah dan India. Baik. Sebenarnya ulama ni sebenarnya adalah sebenarnya pendakwah ataupun orang-orang yang berilmu agama yang tinggi dan mereka menyebarkan agama lah. Dan kalau ditanya, okey, cikgu sahabat Nabi ke yang sebarkan Islam ke Melaka? Tidak. Okey, sebenarnya yang menyebarkan Islam ke Melaka adalah, yes, betul, Cristiano, something like pendeta. Sebenarnya yang bermula dengan penghantaran ulama ni sebenarnya adalah semasa kerajaan Turki Uthmaniyah. Ingat lagi tak, semasa Form 1 kamu belajar bab 8, ada kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah dan Turki Uthmaniyah kan? Kerajaan Turki Uthmaniyah telah menghantar beberapa orang ulama untuk menyebarkan Islam di mana? Di kawasan ini. Dan mereka lah yang sampai ke Melaka. Jadi mereka lah yang sampai ke Melaka ya. Yes. Okay. Baik. Kemudian antara yang telah menyebarkan Islam ni seperti Maulana Abu Bakar dan Maulana Yusuf. Even Sultan Alauddin Rayat Shah, iaitu Sultan Melaka, telah menghantar ulama untuk mengajar Raja Pahang, Kampar dan Inderagiri tentang hal ehwal agama. Itu berkaitan dengan peranan ulama. Okey. Okey. So kita lihat selain daripada itu, okey, cara penyebaran agama Islam ke seluruh alam Melayu ni iaitu dengan cara perdagangan, di mana Islam tersebar melalui pedagang Arab, pedagang India dan Cina yang datang ke Melaka. Selain mereka datang untuk berjual beli, berniaga, mereka juga mempunyai sifat mubaligh, iaitu sifat-sifat untuk menyebarkan Islam. Yes, itu sebenarnya. Ingat alam Melayu ini, okey, dikatakan Islam tersebar ke alam Melayu ni ada 3 teori. Pertama, dia orang kata Islam datang daripada tanah Arab. Yang kedua, Islam datang dari India. Dan yang ketiga, Islam datang dari China. Jadi, okey, masing-masing ada teori menyatakan bahawa okey, antara tiga-tiga negara inilah yang telah menghantar para pedagang yang Islam untuk berniaga di Melaka dan menyebarkan agama Islam. Datang India dan China. Okey, baik, bagus soalan Cristiano. Sebenarnya, okey, bukan. Sebenarnya pada peringkat awal, okey, memanglah Islam berasal dari Nabi Muhammad. Tetapi apabila tertubuhnya kerajaan-kerajaan Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, okey, dan juga Turki Uthmaniyah, mereka telah menyebarkan Islam sampai ke India dan mereka telah menyebarkan Islam sampai ke China. Daripada India dan daripada China, iaitu kedua-dua negara yang ada orang Islam tu, orang Islam inilah datang ke Melaka, berniaga di Melaka dan menyebarkan Islam. Yes. Jadi sebab itu ada kemungkinan yang datang ke Melaka untuk menyebarkan Islam ialah orang Arab, juga orang India dan juga orang Cina. Nampak? Jadi itu sebenarnya berkaitan penyebaran Islam. Tidak.
Okey, kalau katakan India dan China bukan orang yang sebenar yang menyebarkannya. Sebenarnya itu berkaitan teori. Okey, ya orang yang menyebarkan ke India dan China bukan. Okey, orang yang menyebarkan ke India dan ke China adalah orang Arab. Okey, tetapi yang menyebarkan ke tanah Melayu iaitu sama ada orang Arab, orang Cina dan mungkin juga orang India. Kerana apa? Kerana tiga-tiga negara ini berdagang di Melaka. So tidak ada catatan yang benar-benar mengetahui siapa sebenarnya, tetapi mungkin datang daripada tiga-tiga itu. Itu sebenarnya. Baik. Dari Melaka, mereka juga menyebarkan Islam ke kawasan lain, okey, yang disinggahi seperti Brunei, Filipina dan juga Indonesia. So daripada Melaka disebarkan pula ke Brunei, Filipina dan Indonesia. Nampak tak? Pengaruh Islam itu. Dan satu lagi, okey, satu lagi faktor penyebaran, cara penyebaran Islam iaitu peluasan kuasa. Di mana Kesultanan Melayu Melaka sebarkan agama Islam melalui proses perluasan kuasa. Di mana peluasan kuasa ni melibatkan negeri yang naungan tadi, iaitu negeri yang duduk di bawah Melaka, dan satu lagi negeri yang dijajah, iaitu negeri yang dijajah oleh Melaka. So negeri-negeri ini memeluk Islam sebagai tanda taat setia kepada pemerintah Melaka. Jadi itu sebenarnya. Jadi kesimpulannya, cara penyebaran agama Islam ada 5, iaitu pengislaman pemerintah, perkahwinan, peranan ulama, perdagangan dan juga peluasan kuasa. Itu penyebaran Islam. Okey. Baik. So seterusnya, bila dah sebarkan Islam, apakah kesan penyebaran ini? Kesan tersebarnya Islam ni apa yang berlaku? Maka bila tersebarnya Islam, Melaka jadi pusat perdagangan, maka Melaka jadi tumpuan ulama dan pendakwah. Tumpuan semua ulama datang ke Melaka dan untuk membuat penyebaran agama Islam, mengaji pengajian agama Islam. So Sultan Melaka menjadi penaung kepada aktiviti dakwah dan perbincangan kitab-kitab agama seperti Darul Manzum, bincang-bincangkan. Di mana? Oh, di Melaka. Belajar agama Islam kat mana? Oh, kita belajar kat Melaka. Melaka menjadi tumpuan untuk pengajian Islam. Yes. Ya, betul. Sebenarnya yes. Sebenarnya penyebaran agama, penyebaran kuasa melalui keagamaan lebih mudah. Yes, lebih mudah. Sebab dia melibatkan kepercayaan dan tidak ada paksaan. Nampak tak? Kalau kalau peluasan kuasa secara penjajahan, ini akan menyebabkan banyak ada unsur-unsur paksaan. Unsur-unsur dijajah, unsur-unsur dipaksa. Tetapi kalau penyebaran secara agama, dia datang dengan kerelaan. Nampak tak betapa cantiknya? Ya, ada juga negara yang tak mahu menerimanya. Yes. Tetapi kita tahu bahawa kalau tak terima tidak ada masalah. Sebab agama Islam sendiri sebenarnya kan tidak memaksa orang untuk memeluk agama Islam. Tidak ada. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Betul tak Fatini? Betul tak Kamilia Husna? La ikraha fiddin. Maknanya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Okay? Yes. Okay. Baik. Sebab tu tak paksa. Tak nak tak apa. Jadi, Melaka menjadi tumpuan ulama. Itu satu. Kemudian yang kedua, Melaka menjadi tempat pembelajaran. Semasa Sultan Muzaffar Shah madrasah, masjid, surau menjadi tempat belajar Quran dan juga ilmu tasawuf. Madrasah tu sekolah lah sebenarnya. Tempat belajar Melaka. Begitu juga persuratan. Pengaruh Islam yang ada dalam karya-karya sastra dari Arab dan Parsi seperti buku-buku hikayat Muhammad Ali Hanafiah dan hikayat Amir Hamzah. Ilmu tasawuf tu apa? Ilmu tasawuf tu ilmu berkaitan dengan diri dan juga Tuhan. Ilmu tasawuf ni tinggi. Di mana apa tahu? Kalau kamu belajar ilmu tasawuf, kamu akan tahu bahawa sebenarnya kamu tidak ada apa-apa. Kita manusia tidak ada apa-apa.
Even baju yang cikgu pakai ni dan hat yang cikgu pakai ni semua bukan cikgu punya. Okay? Tak ada apa-apa pun yang kita punya. Semua Tuhan punya. Yes. Daripada itu kita sedar bahawa kita ada Tuhan. Nampak tak? Kita tak payah bangga lah. Yes, semuanya temporary. Kita tak payah bangga ada iPhone 12 ke ataupun kita ada PC power ke. Tak ada. Kita tak ada apa-apa sebenarnya. Itu tahap ilmu tasawuf. Okay? Baik. Betul. Sebab itu kita jangan bangga diri dengan apa yang kita ada. No, itu semua Tuhan bagi. Itu semua Tuhan bagi. Yes. Kita kat sini untuk apa? Kita kat sini untuk menjadi manusia yang baik. Kita berada di dunia ni untuk apa? Untuk jadi manusia yang baik. Untuk jadi manusia yang menyumbang kepada kebaikan dunia. Ya. Dan pada akhirnya nanti, di akhirat nanti, ya, kita akan diterima untuk masuk ke syurga, insya-Allah. Nampak? Itu sebenarnya. Ya. Baik. So, seiring dengan hal ini berlakulah perkembangan tulisan Jawi, bahasa Melayu. Bahasa Melayu menjadi bahasa pesuratan dan bahasa penulisan. Ini tulisan-tulisan Jawi ya. Dari sudut seterusnya, kesan penyebaran agama Islam ni menyebabkan apa tahu? Pemerintahan dan pentadbiran di mana undang-undang Islam terkandung dalam hukum kanun Melaka dan undang-undang Laut Melaka. Maknanya kedua-dua undang yang kita belajar sebelum ini, hukum kanun Melaka dengan undang-undang Laut Melaka, ada unsur-unsur perundangan Islam. Ulama memainkan peranan penting dalam hal pentadbiran. Jawatan mufti dan qadi diwujudkan untuk kelicinan pengurusan agama Islam. Betul, Cristiano. Sebenarnya ilmu pun sebenarnya adalah pinjaman dari Tuhan. Yes. Tak juga. Tidaklah juga kan. Tetapi itu tak solat tu sebenarnya adalah kesalahan kepada siapa? Kepada undang-undang negara ke atau undang-undang Tuhan? Kepada undang-undang Tuhan kan? Ya, dosa besar tapi undang-undang Tuhan kan? Jadi Tuhan yang akan menghukumnya. Bukan kita yang menghukum tapi undang-undang ataupun undang-undang Tuhan yang menghukumnya. Okey. Baik. Kesultanan Melaka telah muncul. Ya, betul. Bila-bila masa je Allah boleh tarik balik apa yang kita ada. Yes. Okay. So, Kesultanan Melaka telah muncul sebagai pusat penyebaran agama Islam yang unggul dan agama Islam telah berkembang dan menjadi budaya hidup masyarakat alam Melayu. Ya, jadi kita wajar mengamalkan sikap toleransi dan hormati agama. Ingat menghormati agama serta kepercayaan orang lain. Dalam kelas kita ada yang Islam, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Kita tak boleh kata, orang itu salah, sembahan dia salah, agama dia salah. No, kita tidak diminta untuk menyalahkan agama lain. Kita diminta untuk menghormatinya, menghormati dan pelajarinya. Untuk apa? Untuk pengetahuan. Untuk pengetahuan. Bukan untuk memburuk-burukkan. Ingat ingat kat situ. Tuhan tak ajar untuk kita memburukkan agama lain. Okey? Ingat tu. Ya. Ingat macam ada surah, mungkin Kamelia Husna mungkin tahu. Wala antum a'bidu nama a'bud wala ana a'bidu ma abattum wala antum a'bidu nama a'bud. Lakum dinukum waliyadin. Betul? Kamelia Husna? Ya. Betul kan? Baik. Ya. Betul. Itu sebenarnya. Baik. Ya, kemudian kita lihat pusat perdagangan. Pusat perdagangan. Melaka terkenal sebagai pusat perdagangan. Islamofobik. Baik. Kalau ada contohnya, kalau dalam satu kelas ada 40 orang pelajar, kalau seorang dua orang yang telah mencuri barang orang lain, adakah 40 orang pelajar itu adalah pencuri? Tak kan? Nampak? Nampak tak?
Kalau 40 orang pelajar kamu dalam kelas, kawan-kawan kamu 40 orang, kalau ada 2 orang yang mencuri, adakah patut dilabelkan semua orang dalam kelas itu adalah pencuri? Tidak kan? Begitu juga Islam. Kalau semua orang Islam ada 3-4 orang dan ada sekelompok yang melakukan keganasan, adakah kita boleh labelkan semua orang Islam itu ganas? Tidak. So itu sebenarnya yang kamu kena tahu. Setiap agama, setiap kaum akan ada unsur-unsur begini. Okay. Yes. Pemahaman kamu itu menunjukkan kamu telah matang, mature. Bagus. Okay. Baik. Kita lihat pusat perdagangan ya. Pelabuhan Melaka menjadi pusat perdagangan yang penting dalam mengendalikan perdagangan antarabangsa, dan pelabuhan ini menjadi pelabuhan entry port, iaitu yang kumpulkan barangan dari alam Melayu, dan Pelabuhan Melayu Melaka menjadi pusat pengedaran barangan dari timur dan barat ke alam Melayu. Maksudnya, semua barang-barang akan dikumpulkan dulu, entry port, iaitu dikumpulkan di Melaka, daripada Melaka akan disebarkan ke kerajaan alam Melayu yang lain. Entry port maksudnya apa tahu? Ada import, ada export. Itu entry port. Ada import, ada export. Ada kedua-duanya. Yes. Itu entry port. Okay. Itu maksud dia. Okay. Baik. Yes, itu Melaka. So, kedudukannya yang strategik kita tahu. Faktornya kerana apa? Kedudukan strategik lah macam biasa. Iaitu sebab Melaka terletak di laluan perdagangan antara India dengan China. Strategik ini menyebabkan Melaka dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Hebat Melaka. Memang hebat. Kesannya Melaka muncul sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan yang maju. Betul. Kan? Kalau kita lihat di sini, tak payah pergi jauh-jauh. Kita tengok peta pun kita tahu. This is how untuk kita jawab soalan tahu. Iaitu kita tengok peta, kita tahu. Oh, memanglah orang daripada India kawasan ini, orang daripada China kat sini, kalau dia nak berdagang, dia kena lalu dulu kawasan ni. Begitu juga yang ini, lalu kawasan ni. So, mestilah singgah kat Melaka. Strategik. Nampak tak? Kedudukan yang strategik. Yes. Nampak? Kamu faham bahawa kedudukan strategik tu? Yes. Dan kamu akan tahu, yelah. Kan? Of course lah, kita berada di tengah-tengah laluan antara China dan India. Memang strategik. Okay. Dan sebenarnya kalau katakan nak pergi lautan Hindi boleh, tapi nak lalu mana? Takkan dia orang nak lalu daripada lautan Hindi ni, dia orang nak pusing ke Pulau Jawa, kemudian lalu kawasan yang jauh lagi. Takkan nak ikut laluan jauh. Tak. Jadi laluan ke Melaka itu adalah laluan yang paling dekat. Dengan dibantu oleh angin monsun. Jadi sebab itu mereka tak gunakan jalan yang jauh lautan Hindi semua. Mereka akan melalui Selat Melaka. Baik. Itu yang pertama, kedudukan strategik. Kedua, iaitu pusat pengumpulan dan pengedaran pelbagai barangan. Barang yang dikumpulkan dan diedarkan kepada pedagang luar ni adalah seperti timah, emas, kapur barus, hasil-hasil hutan dan rempah-rempah ratus. Barangan ini semua diperolehi daripada negeri naungan dan negeri jajahan-jajahan tadi, serta kawasan sekitar-sekitar alam Melayu tu. Barangan luar yang dibawa masuk pula ke Melaka adalah seperti benang emas. Yes, batu delima tu diamond. Okay, diamond. Okay, diamond ke ruby? Macam tu lah, ruby kot. Diamond tu permata kan. Okay, kemudian kain pelekat, batu delima, tembikar, wangian dan juga bahan makanan. So kepelbagaian barang dagangan ini, kepelbagaian macam-macam barang dagang ini menyebabkan Pelabuhan Melaka sebagai emporium yang maju. Emporium, maknanya banyak barang-barang kat situ. Kemudian dikunjungi, emporium, dikunjungi pedagang dari dalam dan luar alam Melayu. Siapa yang datang? Iaitu kalau kita lihat pedagang yang paling ramai
adalah pedagang daripada Arab, Cina dan juga Gujarat. Gujarat ni daripada India lah. Kemudian pedagang Pasai dan Jawa. Okey. Bukan Emporium, bukan museum, Emporium Pasaraya lah. Pasaraya. Yes. Kemudian Pelabuhan Melaka juga dikunjungi oleh pedagang dari Brunei, dari Pegu, dari Parsi, Turki, Mesir, Luzon, Ceylon, Burma, Kemboja, Champa dan juga Annam. So itu sebenarnya dikunjungi pedagang dari dalam dan luar negara. Kemudian yang keempat iaitu pusat perkapalan. Di mana kita lihat Pelabuhan Melaka dikunjungi oleh pelbagai jenis kapal besar dan kapal kecil. Kapal-kapal kecil ni seperti perahu, sampan, gurab, penjajab, sagur, payar, baluk, lancang, kakap, balang dan kelulus. Macam-macam. Dan kapal besar pula seperti jong dan juga bahtera. Kapal jong milik orang Melayu dibina di Pegu dan juga Jawa. Kapal ini boleh memuatkan 40 hingga 100 orang. Saiznya lebih kecil. Jong tu kapal juga. Dia banyak jenis kapal. Tu kapal besar. Yes, kapal besar lah. So besar. Memang besar. Juga kapal juga. Jadi Melaka menjadi pusat perkapalan. Pusat perkapalan. So Tom Pires, iaitu daripada penulis Suma Oriental, iaitu salah satu buku tentang sejarah, kata apa tahu? Dia pernah kata apa? Barang siapa yang menguasai Melaka, ia boleh menggugat Venice. Venice kat mana tahu? Venice kat Itali tu memang pusat perkapalan dan perdagangan satu ketika dulu. Taraf dia sama seperti Melaka. Pusat perkapalan. Maknanya orang putih sendiri pun dah bandingkan Melaka ni sama seperti Venice di Itali tu. Hebat, terhebatlah. Hebat Melaka pada satu ketika dulu ya. Memang hebat dan gemilang. Inilah contoh ilustrasi kesibukan Pelabuhan Melaka. Betapa sibuknya Pelabuhan Melaka. Dan begitu juga bila ada perdagangan maka ada pengurusan perdagangan. Kesultanan Melaka mencapai kegemilangan disebabkan oleh peranannya sebagai pusat perdagangan dan pelabuhan entry port yang unggul di alam Melayu. Kegiatan perdagangan ini dijalankan dengan banyak cara dan teratur hasil daripada pengurusan perdagangan yang cekap. Siapa yang buat cekap? Syah Bandar. Kemudian ada cukai perdagangan yang rendah, penggunaan sistem tukar barang dan mata wang, peranan orang laut serta kemudahan-kemudahan yang terdapat di Pelabuhan Melaka. Senang kalau nak berniaga di Melaka pada waktu ini, memang senang. Kalau kita lihat Syah Bandar. Pelabuhan diuruskan dengan teratur dan cekap oleh pegawai yang mahir dan juga berpengalaman. Tak perlu lesen. Urusan perdagangan dikendalikan oleh Syah Bandar yang memainkan peranan penting dalam menjadikan Melaka sebagai pusat ataupun pelabuhan entry port. Apa tugas Syah Bandar? Ingat kat sini tugas Syah Bandar iaitu apa? Mengurus pasar dan gudang, menjaga kebajikan serta keselamatan pedagang. Syah Bandar ramai bukan seorang ramai. Dan Syah Bandar juga bertanggungjawab memeriksa alat timbang, sukat dan mata wang, kemudian menjadi hakim di pelabuhan. Kalau ada masalah, dia jadi hakim, mengurus cukai dan menguatkuasakan peraturan keluar masuk kapal. Siapa yang boleh masuk, siapa yang tak boleh masuk, siapa yang harus keluar dulu, siapa yang harus masuk kemudian. So itu tugas-tugas Syah Bandar. Maknanya Syah Bandar ni apa tahu? Pengurus pelabuhan. Dan Syah Bandar bukan seorang Syah Bandar bukan seorang pada waktu ini. Syah Bandar ada lebih kurang 7 hingga 8 orang dalam satu-satu masa. Kerana apa? Kerana Syah Bandar ini ada Syah Bandar yang menguruskan pedagang dari India.
Ada Shah Bandar menguruskan pedagang daripada Arab. Ada Shah Bandar menguruskan pedagang-pedagang dari China. Ada Shah Bandar menguruskan pedagang-pedagang daripada alam Melayu. Maknanya diorang ada pengurus pelabuhan untuk spesifik punya pedagang. Sebab itu semua orang boleh berniaga dekat Melaka. Sebab ada Shah Bandar yang diorang boleh deal dan senang dan mewakili pada pedagang-pedagang itu sendiri. Nampak tak betapa kita kata advance-nya. Okey, betapa majunya pentadbiran pelabuhan mereka pada waktu itu ya. Hebat tak hebatlah. Kemudian ada cukai perdagangan di mana kalau kita lihat para pedagang tertarik dengan pengurusan cukai barang yang cekap dan sistematik. Kita tengok sebelah kiri, inilah dia cukai rasmi di Pelabuhan Melaka ya. Kalau pedagang Arab India, Arab India, Silon, Siam dan Pegu 6% sahaja kena bayar. Kalau daripada alam Melayu 3% sahaja. 3% sahaja. Bahan makanan, beras tidak dikenakan cukai. Kalau kamu tanya Silon tu kat mana? Silon tu sebenarnya sekarang ni adalah Sri Lanka. Silon tu ialah Sri Lanka. Ya, Sri Lanka. Yes. So ada cukai barang yang sistematik. Yes. Dan kita lihat cukai tak rasmi di Pelabuhan Melaka iaitu untuk China dan Jepun 5%. Tapi dalam bentuk hadiah. Hadiah yang diberikan kepada Sultan Melaka. Itulah dia cukai rasmi dan cukai tak rasmi. Senang nak ingat ya. Soalan tentang cukai ni pernah keluar pernah keluar. Kemudian kita lihat cukai perdagangan ini, pengurusan cukai pelabuhan yang rendah menarik minat pedagang ke Melaka. Macam mana mereka dapat tahu nilai hadiah tu? Mereka akan berikan saja dan mereka akan tahu berapa nilai dia. Kalau tak tahu boleh tanya kepada siapa? Kepada penghulu bendahari. Sebab penghulu bendahari yang tahu bagaimana nilai itu sebenarnya ya. Baik. Cukai dan bayaran surat kebenaran berniaga di pelabuhan menjadi sumber pendapatan Kesultanan Melayu Melaka ya. Cukai memang teks, bayaran surat kebenaran berniaga itu adalah sumber pendapatan. Ada dua jenis cukai dikenakan iaitu pertama cukai rasmi iaitu cukai import yang dikenali sebagai panduan dan kadarnya berbeza-beza mengikut tempat asal pedagang. Kedua, cukai tidak rasmi iaitu dalam bentuk hadiah. Pedagang dari China dan Jepun hanya dikehendaki memberikan hadiah yang nilainya sama dengan cukai 5%. Baik, ada soalan. Kalau bagi hadiah ciplak macam mana pula? Baik, zaman dulu kurang isu-isu ciplak ni. Kerana apa? Kerana bagi mereka penghormatan diri itu penting. Kalau aku bagi sesuatu pada orang ini mewakili penghormatan aku. Kalau aku beri yang ciplak, orang itu akan memandang aku sebagai orang yang tidak ada penghormatan. Jadi orang dulu ni memang cukup jaga tentang kehormatan diri ya. Dia tak macam sekarang kan. Alah bagi yang murah-murah je. Bagi yang murah-murah je. Orang dulu tak. Orang dulu cukup jaga. Orang dulu cukup jaga. Kalau nak bagi, beri yang terbaik. Beri yang terbaik. Yang mahal pun tak apa, beri yang terbaik. Sebab apa? Bila orang yang terima, orang terima akan kata apa? Anda benar-benar orang yang bermaruah, berintegriti. Itu macam tu. Nampak tak? Zaman dulu memang kurang isu-isu tu ya. Mata wang. Urusan berjual beli dijalankan dalam dua bentuk, iaitu pertukaran barangan dan juga menggunakan mata wang. Mata wang iaitu perdagangan tukar barang, iaitu sistem barter. Sistem barter di mana perdagangan tukar barang berlaku antara barangan dari China dan alam Melayu dengan barangan dari Barat dan juga India. So penggunaan mata wang ini telah melancarkan lagi urusan jual beli dan pada peringkat awal, kalau dia nak guna mata wang juga, mereka akan gunakan apa tahu? Jongkong timah, serbuk emas dan juga kulit siput iaitu kauri tu. Nampak tak?
mata wang timah yang dikenali sebagai Kalains juga digunakan. Dan pada kepingan timah itu terpahat nama Sultan Melaka yang memerintah. Terdapat juga mata wang emas dan juga mata wang perak. Okey, mata wang dari Pasai, Hormuz dan Cambe juga digunakan. Kita lihat ni, inilah dia contoh mata wang timah zaman Sultan Muzaffar Shah. Inilah contoh mata wang timah zaman Muzaffar Shah, ada tertera nama Sultan kat situ. Itu guna mata wang. Kemudian kemajuan Melaka, mereka prefer bayar guna apa cikgu? Okey, mereka boleh prefer untuk bayar guna sama ada bertukar barang ataupun juga guna mata wang yang tadi. Okey, iaitu sama ada menggunakan jongkong timah, serbuk emas, kulit siput, tu semua diterima. Itu semua diterima. Okey. Okey. Baik. Orang laut. Okey, orang laut memberikan taat setia kepada raja dan memainkan peranan yang penting dalam mengekalkan kestabilan. Okey. Khasnya dalam memastikan urusan perdagangan dapat dijalankan tanpa gangguan. Okey, orang laut ni siapa? Orang laut ni adalah pelayar-pelayar dan penunjuk arah yang sangat cekap. Tunjuk arah kepada para pedagang yang berdagang di Melaka. Dan orang laut juga bertanggungjawab sebagai tentera untuk menjamin keselamatan pedagang di perairan Melaka. Macam mana mereka tahu arah? Mereka akan menggunakan kompas, kemudian mereka menggunakan bintang di langit, buruj, dan juga mereka tengok arah mata angin, serta juga yang terakhir mereka akan menggunakan landmark seperti bukit-bukit di tepi pantai. So itu penggunaannya. Yes, zaman dulu kompas dah ada ya. Kompas dah ada. Dan kompas bukan susah mana pun. Dia bukan elektronik punya kompas. Kompas yang biasa yang menunjukkan di mana arah utara. Ya, di mana arah utara. Baik. Kemudian kemudahan pelabuhan. Pelabuhan Melaka dulu ada lengkap pelbagai kemudahan. Okey, ada apa tahu? Gudang tempat simpan barang, kemudian kemudahan pengangkutan, ada kemudahan bekalan makanan dan minuman, ada tempat baiki kapal. Ada tempat baiki kapal. Kod-kod mana tahu kalau kapal tu kan tayar dia bocor, rantainya jatuh tak tegang ke kan. So boleh membaiki kapal. Okey. Kemudian ada tempat penginapan, iaitu macam chalet lah, macam hotel Kemudian ada syah bandar yang menjaga kebajikan pedagang. Kemudian kemudahan-kemudahan tempat beribadat. Okey, tempat beribadat. Kan? Jap, kapal ada tayar ke? Carilah kapal yang ada tayar. Baik, ya. Okey. Kejayaan Kesultanan Melayu Melaka menguasai perdagangan di Selat Melaka membolehkan kesultanan ini muncul sebagai pusat perdagangan yang unggul lah. Dan berjaya meneruskan tradisi kerajaan alam Melayu sebagai pusat perdagangan antarabangsa. So sebagai rakyat Malaysia, kita mesti bekerjasama untuk mengembalikan peranan negara kita sebagai sebuah kuasa perdagangan yang gemilang. Okay? Pada masa inilah. Alright. Kemudian juga Melaka ada buat hubungan luar. Di mana antara hubungan luar seperti hubungan diplomatik dan juga hubungan perdagangan. Hubungan berlaku dengan kerajaan alam Melayu ya. Kerajaan alam Melayu seperti apa tahu? Pasai, Demak, kemudian Majapahit. Waktu itu ada Majapahit dan Makassar. Juga berlaku hubungan luar dengan kerajaan-kerajaan luar seperti China. Ada kerajaan China. Ryukyu. Kalau kamu nak tahu kerajaan Ryukyu tu sebenarnya adalah kerajaan Jepun. Sekarang ni Jepun. Ryukyu tu Jepun. Kemudian Siam. Maknanya kerajaan Melaka juga buat hubungan perdagangan dengan Siam juga. Ada dengan Siam.
Okey. Kemudian Mesir, Parsi, Turki dan juga Pegu. So hubungan ini menyebabkan Kesultanan Melaka dapat menjamin kestabilan dan keselamatan kerajaan. Contohnya, kalau kita lihat inilah dia. Yes. Hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan Kerajaan Alam Melayu. Di mana seperti Pasai Pasai ini Alam Melayu, Kerajaan Alam Melayu ya. Hubungan berlaku atas dasar sama taraf. Hubungan diplomatik ini terjalin melalui perkahwinan. Sultan Melaka kahwin dengan puteri Kerajaan Pasai, iaitu Puteri Ratna Kaumala. Dan hubungan ini atas dasar berkongsi pendapat dan perbincangan berkaitan agama Islam, dan hubungan inilah membantu kemunculan Melaka sebagai pusat penyebaran Islam. Itu dengan Pasai. Dengan Kerajaan Demak pula, hubungan berlaku atas dasar kepentingan bersama dalam perdagangan dan penyebaran Islam. Kerajaan Demak telah bekalkan beras, bahan makanan, rempah ratus dan tentera kepada Melaka. Jadi dengan hubungan itu, sebab Demak dah berikan tentera, maka ini telah menjamin keamanan dan kemakmuran Melaka. So itu dengan hubungan dengan Demak. Manakala hubungan dengan Majapahit pula, disebabkan oleh perkahwinan pemerintah Melaka dengan Puteri Majapahit. Dan hubungan ini dah dapat mengukuhkan lagi persahabatan dengan Majapahit, dan wilayah Melaka telah menjadi semakin luas dan tamatnya ancaman daripada Melaka. Nampak tu? Bagus Kesultanan Melaka ni ya. Manakala di Makassar, Melaka telah menghantar utusan persahabatan ke Makassar, dan hubungan ini berlaku dalam aspek perdagangan, perkapalan, Islam, kebudayaan dan kesenian. Dan hubungan ini semakin rapat apabila Kerajaan Makassar menghadiahi budak raja kepada Sultan Melaka. Baik, budak raja ni sebenarnya adalah seperti hamba lah, hamba raja. Seperti hamba raja. Jadi hubungan diplomatik dan hubungan luar telah pun berlaku. Jadi itulah antara hubungan-hubungan luar. Baik, ada juga ini contoh hubungan Kesultanan Melayu Melaka dengan kerajaan luar alam Melayu. Ada hubungan dengan China kau. Hubungan diplomatik, persahabatan, perdagangan terjalin dengan kunjungan utusan diketuai oleh Yin Qing pada tahun 1403 dan Laksmana Zheng He pada 1405. Bayangkan kerajaan China datang ke Melaka, jumpa Kesultanan Melaka, dan kerajaan China telah menghadiahkan, menghadiahkan tu menggunakan betul, payung kuning, cap moho dan sepersalinan pakaian sebagai tanda pengiktirafan kepada Sultan Melaka. Iktiraf Sultan Melaka tu. Jadi Melaka mendapat naungan, maknanya dapat perlindungan daripada kerajaan China. Sebab kerajaan China lagi besar. Kerajaan China lagi besar daripada Melaka. Jadi Melaka dapat perlindungan daripada kerajaan China. So, pengiktirafan dan perlindungan daripada China ini dapat mengelakkan ancaman Siam yang mana suka untuk menyerang Melaka. Jadi China telah dapat melindungi kerajaan Melaka. So Melaka mahu situasi menang-menang dengan Siam untuk mengekalkan kedaulatannya. Yes, betul. Okay. Kemudian Ryukyu ataupun Jepun. Sebesar mana? Besar macam sekarang lah. Besar macam sekarang ni. Melaka menjalin hubungan diplomatik dan perdagangan dengan kerajaan Ryukyu iaitu Jepun. Lagi besar. Lagi besar. Sultan Mansur Shah berutus surat dengan kerajaan Ryukyu berkaitan dengan Sultan Mansur Shah utus surat, hantar surat sebab dia komplain. Sultan Mansur Shah pernah komplain kepada kerajaan Ryukyu iaitu apa tahu? Tingkah laku pedagangnya yang melanggar undang-undang di Melaka. Pernah komplain kepada kerajaan Ryukyu tentang tingkah laku pedagang-pedagang Ryukyu
yang melanggar undang-undang. So hubungan inilah telah membantu meningkatkan lagi perdagangan dengan Melaka. Ini contoh surat Raja Ryukyu balas semula kepada Sultan Melaka. Ini sebenarnya bukti. Ini bukti. Bukti bahawa ada berutus surat dengan Raja Ryukyu kepada Sultan Melaka. Begitu juga kalau kita lihat Melaka juga telah buat hubungan dengan Siam. Tak boleh lah kan. Melaka pernah diancam oleh Siam semasa pemerintahan Parameswara dan Sultan Muzaffar Shah. So Melaka menjalinkan hubungan dengan Siam atas dasar diplomatik dan perdagangan sahaja. Jadi Melaka telah hantar utusan ke Siam yang dikenali sebagai Tun Telanai. Tun Telanai dan Menteri Jana Putra. Melalui hubungan ini, Melaka telah mendapat bekalan kayu jati, beras dan bahan makanan daripada Siam. Bagus hubungan dengan Siam ni ya. Dan ada juga kerajaan-kerajaan lain seperti Pegu, Luzon, Gujarat, Coromandel dan juga Bengal. Melaka juga menjalinkan hubungan dengan Mesir, Parsi, Turki dan Arab. Kesannya Melaka telah muncul sebagai pusat perdagangan dan pusat penyebaran Islam yang ulung di alam Melayu. Maksudnya di sini, kita nak kena faham bahawa apa tahu? Bahawa Melaka telah melakukan hubungan dengan hampir semua negara-negara yang melakukan perdagangan. Nampak tak? Maknanya Melaka telah menjadi tumpuan kesultanan yang lain-lain dan juga kerajaan-kerajaan yang lain. Baik. Sampailah kita kepada panjang bab ni. Sampailah kita kepada akhir. Bagaimana Kesultanan Melaka yang kita banggakan, yang kita rasa kagum, yang kita rasa hebatnya Melaka berakhir. Sesuatu yang bermula pasti akan berakhir. Kita lihat pengakhiran Kesultanan Melayu Melaka. Kegemilangan Kesultanan Melayu Melaka berakhir dengan kedatangan Portugis pada 1511. Peristiwa ini penting kerana tahun tersebutlah menandakan bermulanya serangan Portugis dan penaklukan ke atas Melaka. Kesultanan Melaka telah menggunakan pelbagai strategi sebenarnya, dah guna macam-macam strategi untuk menghadapi serangan Portugis. Namun begitu, walaupun kalah, walaupun terpaksa berundur, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka terus berjuang untuk mengembalikan kedaulatannya. Jom kita tengok apa sebab dia. Pertama, faktor dalaman, iaitu masalah kepimpinan di mana kelemahan Sultan Mahmud Shah dan pembesar dalam pemerintahan dan pentadbiran menyebabkan politik jadi tak stabil. Tengok, amalan pilih kasih, rasuah dan penyelewengan dalam pentadbiran. Dan juga perbalahan sesama sendiri dalam kalangan pembesar. Kalau orang tanya kenapa ianya berlaku, sebenarnya apabila sesuatu itu menjadi terlalu mewah, anda menjadi terlalu senang, terlalu kaya, terlalu mewah, maka anda akan mudah untuk melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Itu secara umumnya lah. Kemudian masalah perpaduan di mana rakyat tidak bersatu padu, berlaku persaingan kuasa antara pembesar Melaka yang menyebabkan perpecahan, berlaku persaingan kuasa. Askar upahan dari luar, iaitu askar upahan Jawa, tidak taat setia kepada Melaka. Habis. Itu masalah perpaduan. Bila masalah perpaduan, masalah benda ni di dalaman Melaka menyebabkan ada kelemahan-kelemahan itu. Baik, serangan Portugis hanya menjadi pencetus. Di mana kita lihat kedatangan Portugis ke alam Melayu kerana ingin mencapai matlamat kekayaan, keagamaan dan kemasyhuran. Macam cikgu pernah cakap kan, iaitu apa? Iaitu gold, gospel and glory. Ingat kekayaan, keagamaan, kemasyhuran, iaitu
Gold, Gospel and Glory. Ya, itu sebenarnya. So Portugis datang kerana 3 itu. Jadi, di samping mengawal perdagangan rempah, Portugis ingin sebarkan agama Kristian dan hapuskan penguasaan pedagang Islam. Hubungan Melaka Portugis sebenarnya bermula dengan kedatangan Lopez de Esquerra pada 11 September 1509. Namun, apabila kegagalan rundingan antara Lopez de Esquerra dengan Sultan Melaka menyebabkan Portugis di bawah pimpinan Alfonso de Albuquerque telah menyerang Melaka. Serangan berlaku sebanyak 3 kali, iaitu pada 25 Julai 1511, 10 Ogos 1511 dan 24 Ogos 1511. Maknanya apa? Maknanya Portugis pun tak berjaya sebenarnya nak mengalahkan Melaka. Ambil masa sampai sebulan kot daripada 25 Julai sampai 24 Ogos tu. Betul, sebenarnya Portugis dah give up. Dah give up sebab sebulan serang tak kalah-kalah. Sebulan serang tak kalah-kalah. Jadi macam mana boleh lama tu tak kalah-kalah? Ini strategi Melaka menghadapi serangan Portugis. Okey, iaitu mereka melaksanakan pelbagai ikhtiar mempertahankan maruah, termasuklah adanya diplomasi, strategi pertahanan dan pertempuran. Dan paling penting, Alfonso Alfonso de Albuquerque. Alfonso de Albuquerque. Bukan Alfonso de Albuquerque dan bukan Alfonso di ibu kaki. Bukan. Alfonso de Albuquerque. Baik. Betul. So kalau kita lihat Melaka juga tidak tandus dari segi semangat juang, malahan askar tempatan digambarkan mempunyai semangat keperwiraan yang tinggi. Iaitu ada mempunyai lancaran dan perahu api. Maknanya ada meriam dan perahu-perahu yang membawa api untuk menyerang kapal-kapal Portugis. Pertahanan Melaka diteguhkan dengan kawasan pantai dengan kayu-kayan dan pelbagai jenis meriam, peti-peti berisi serbuk peluru, tembakan meriam bertalu-talu dari pantai. Melaka gunakan tentera bergajah bagi menghadapi serangan Portugis. Itu sebenarnya serangan-serangan yang telah dilakukan oleh Melaka untuk balas balik serangan Portugis tu. Itu tentera bergajah Melaka semua. Dan inilah meriam-meriam milik tentera Kesultanan Melayu Melaka. Perahu berapi itu sebenarnya adalah perahu yang membawa api untuk dibaling ke kapal-kapal Portugis. Itu sebenarnya ya. Baik. Kemudian, namun begitu kekalahan juga berlaku, menyebabkan apabila kalah, Sultan Mahmud Shah berundur dari Melaka ke beberapa wilayah naungan serta jajahannya kemudian bersemayam di Bentan antara tahun 1515 hingga 1511. Kamu ingat lepas dia orang lari, Sultan Mahmud semua lari kan? Adakah mereka ini tak menyerang semula? Tidak. Sultan Mahmud Shah kalau kita lihat melakukan 3 kali serangan untuk mendapatkan semula Melaka, tetapi gagal juga. Malah 1526 pusat pemerintahan Sultan Mahmud Shah di Bentan pula telah dimusnahkan oleh Portugis. Akhirnya Sultan Mahmud Shah terpaksa berundur ke Kampar, iaitu Kampar di Sumatera, dan di sana baginda mangkat atau meninggal dunia pada 1528. Nampak tak? Daripada sini dia dah larikan sampai ke Bentan, daripada Bentan sanggup melakukan serangan semula ke Melaka untuk take over Melaka, tetapi gagal. Berundur tu maknanya berundur ke belakang lah, maknanya lari ke belakang lah. Untuk sementara menunggu saat yang retreat untuk menyerang semula. Yes. Itu serangan Sultan Mahmud Shah dan serangan Portugis ke arah Sultan Mahmud Shah. Jadi Kesultanan Melayu Melaka berpusat di Melaka berakhir pada 24 Ogos 1511. So legacy
ataupun penyambungan kegemilangan Kesultanan Melaka diwarisi dan diteruskan pula oleh Kesultanan Johor Riau. Jadi kekalahan, ingat kekalahan Kesultanan Melaka perlu dijadikan iktibar kepada kita tentang pentingnya memelihara perpaduan. So hal ini bagi mengelakkan perpecahan yang boleh mengancam perpaduan dan keamanan negara. Paling penting kamu kena ingat, okey, ramai yang bertanya pada cikgu, apa sebenarnya okey, punca kekalahan. Baik. Kalau kita lihat di sini, okey, bukan Sultan Mahmud Shah yang pengkhianat, bukan. Sebenarnya Sultan Mahmud Shah hanyalah lemah dari segi pentadbiran, tapi bukan dia pengkhianat. Ya, sebab pengkhianat itu sebenarnya terdiri pada ada beberapa pembesar, okey, dan ada orang-orang Melaka sendiri yang menjadi tali barut dan memecahkan rahsia tentang pertahanan Melaka kepada Portugis. Bukan. Ya, jadi itulah yang berlaku. Punca utama adalah faktor dalaman. Sebab itu, okey, back to square balik. Seandainya cikgu bagi tahu terus terang, seandainya kalau Malaysia ini sebenarnya kalau Malaysia ini dijajah semula. Okey, dijajah semula oleh negara-negara luar. Cikgu tak salahkan orang luar. Okey, tetapi kesalahan orang kita sendiri. Kerana apa? Orang kita tidak bersatu padu. Orang kita lemah pentadbiran. Jadi maknanya apa? Maknanya kejatuhan Malaysia ini bukanlah kerana faktor luar, tapi dalaman kita sendiri yang lemah. Okey. Tentera Belanda menyerang Melaka bila pula? Itu kamu akan belajar dalam bab yang ke-6. Serangan Belanda bersama dengan kerajaan Johor. Yes. Sebenarnya Melaka selepas Portugis jatuh kepada Belanda tau. Dan jatuh kepada Belanda kerana Johor dan Belanda bersama-sama serang Portugis di Melaka. Dan akhirnya berjaya kalahkan Portugis dan Belanda pula take over Melaka. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi walaupun sekalipun kita lihat bahawa mereka telah berusaha untuk mempertahankan Melaka namun gagal juga, dan akhirnya dikuasai oleh Portugis. Jadi dengan itu maka betul. Maka dengan itu tamatlah bab yang ke-5 iaitu Kesultanan Melayu Melaka. Bab Melaka dah habis. Panjang bab ni. Seronok tapi panjang gila. Panjang gila. Okey. Okey. Baik, ada soalan nak tanya? Silakan. Yes. Ada soalan nak tanya? Yes, tapi best. Yes. Seronok. Kan? Kita belajar tentang hebatnya Melaka. Hebat. Boleh makan tak? Tak ada. Silakan. Ada soalan berkaitan sejarah. Lapar. Tahu. Kita dah nak habis dah. Okey. Next week belajar topik apa cikgu? Cikgu nanti ada belajar pasal Viking. InsyaAllah ada. Okey, insyaAllah ada. Okey. Baik. Jangan risau. Cikgu rasanya mungkin kita tak proceed dengan Johor kot. Tengok keadaan macam mana. Kita tak proceed dengan Johor. Okey. Tetapi kita akan mengulang kaji dan kita buat peta minda ataupun mind map untuk setiap bab 1, 2, 3, 4, 5 lah. Okey, itu sebenarnya. Okey, kan Malaysia nak merdeka kena jumpa British, tapi macam mana British merdeka? Okey. Okey. Baik, British merdeka dah lama daripada dulu. British adalah sebuah kerajaan. Okey, sebuah kerajaan besar. Jadi dia tidak dijajah lah sebenarnya. Yes, silakan. Okey, Hemendran, silakan nak tanya apa?